Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Hakim bin Muhammad Zuan dan kali ini saya akan membicarakan tentang cabaran untuk menjadi keluarga yang bahagia. Apa itu keluarga? Keluarga bermaksud sebagai isi rumah tangga yang terdiri daripada suami dan isteri sahaja ataupun berserta anak-anak. Keluarga sebagai unit sosial yang terdiri daripada bapa, ibu serta anak-anak, dan yang paling penting ialah wujudnya suatu pertalian hidup tertentu dalam kelompok sosial berkenaan. Daripada perspektif Islam pula, keluarga adalah salah satu unit sosial yang majmuk sifatnya. Keluarga majmuk ini terangkum dalamannya bukan sahaja ibu bapa dan anak-anak, tetapi juga datuk, nenek, cucu, cicit, adik-beradik dan saudara mara. Di bawah konsep keluarga tersebut mungkin terdapat lebih daripada sebuah rumah tangga ataupun poligami. Dari masa ke semasa, kelompok-kelompok rumah tangga ini boleh terpisah daripada rumah tangga yang lain, tetapi dalam masa yang sama ia merangkumi dalaman suatu ikatan keluarga. Dalam banyak hal, ikatan ini mempunyai bentuk perhubungan berbagai hala. Takrif keluarga daripada perspektif Islam berbeza dengan perspektif Barat. Daripada perspektif Barat, keluarga dihadkan kepada keluarga nuklear. Ianya mengandungi sekurang-kurangnya 2 orang yang hidup bersama melalui pertalian darah, perkahwinan ataupun adoption. Keluarga juga terbentuk daripada pasangan yang tidak berkahwin tetapi hidup bersama dan mungkin juga mempunyai anak, tapi itu hanyalah perspektif daripada negara Barat. Jika kita lihat daripada segi keluarga dalam Islam pula, keluarga merupakan kelompok individu yang mempunyai hubungan rapat dengan lelaki yang tertentu, manakala keluarga pula dalam sistem Islam iaitu satu kelompok yang mengandungi bapa, ibu, nenek, anak lelaki dan perempuan serta cucu dan cicit. Golongan remaja sering lupa dan tidak terfikir mengenai peranan sebenar berkeluarga. Lantaran itu mereka apabila mula jatuh cinta dengan seorang wanita atau jejaka, mereka hanya memikirkan perasaan cinta dan kasih terhadap pasangan masing-masing saja tanpa memikirkan peranan yang lebih besar yang akan ditempuhi nanti. Justeru sesetengahnya sanggup menggadaikan maruah dan harga diri dengan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama semata-mata mahu menjaga hati dan perasaan mereka yang dikasihi. Sedangkan kehormatan diri itulah yang menjadi asas kepada pembentukan keluarga sakinah dan masyarakat yang sejahtera. Sebenarnya Islam amatlah mementingkan masalah keluarga ini dapat dilihat melalui undang-undang dan syariat yang dibuat oleh Islam untuk menyusun institusi kekeluargaan. Antara contoh mengenai perkara-perkara tersebut ialah yang pertama, perintah supaya berkahwin. Perintah ini dilakukan untuk membentuk institusi kekeluargaan kerana keluarga tidak akan wujud tanpa perkahwinan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, wahai para pemuda, sesiapa yang telah mampu melakukan hubungan kelamin, hendaklah kamu berkahwin. Maka sesungguhnya berkahwin itu dapat menutup pandangan dan memelihara kemaluan daripada melakukan zina. Kalau tidak mampu, berpuasalah kerana puasa itu menjadi perisai ataupun penghalang baginya. Setiap hubungan seks yang dilakukan berlaku di antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan yang sah adalah zina dan dilarang oleh agama. Allah berfirman, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan jalan yang jahat yang membawa kepada kerosakan. Surah Al-Isra ayat 32. Firmannya lagi, dan dihalalkan kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara perempuan-perempuan yang beriman. Surah Al-Ma'idah ayat 5. Jadi dengan berkahwin seseorang itu telah menunaikan tuntutan jasmani dan rohaninya tanpa menjejaskan imej dan kredibiliti diri dan kehormatannya. Yang kedua, Islam menetapkan tanggungjawab dan hak-hak suami dan isteri. Islam mewajibkan suami dengan perkara-perkara berikut, iaitu mas kahwin. Firman Allah, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Surah An-Nisa ayat 4. Yang kedua, memberi nafkah. Ini bermakna seseorang itu bukan hanya digalakkan berkahwin sahaja tetapi diberikan tanggungjawab berkeluarga seperti memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal kepada isteri dan anak-anak, memberikan pendidikan dan menyediakan keperluan hidup berkeluarga dan lain-lain lagi. Yang ketiga, bergaul dengan isteri dengan cara yang baik. Firman Allah,
dan bergaullah kamu dengan mereka, isteri-isteri kamu itu, dengan cara yang baik. Surah An-Nisa ayat 19. Perintah Allah ini sering diabaikan oleh pasangan suami isteri yang muda apabila berlaku sesuatu krisis ataupun menghadapi masalah rumah tangga. Mereka mudah melenting dan sering berlaku kasar kepada pasangan, menyakitkan hati dan melakukan penganiayaan sehingga menimbulkan keretakan yang akhirnya boleh membawa kepada penceraian. Selain itu, Islam juga mensyariatkan hak anak dan ibu bapa. Islam telah mewajibkan ibu bapa dengan beberapa kewajipan terhadap anak-anaknya. Yang pertama, memberi nafkah. Firman Allah, kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Surah At-Talaq ayat 6. Yang kedua, mendidik anak-anak supaya sentiasa beribadat dan berakhlak. Sabda Rasulullah yang bermaksud, didiklah anak-anak kamu dengan 3 sifat: cintakan Nabi kamu, cintakan ahli keluarga kamu, dan membaca Al-Quran. Riwayat Dailami dalam Jami' As-Saghir oleh Imam Hisayuti. Islam juga mewajibkan anak-anak dengan beberapa kewajipan terhadap ibu bapa, antaranya taat kepada kedua-dua ibu bapa dalam perkara yang tidak maksiat serta berbuat baik kepada mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada keduanya ataupun kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan yang kasar sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia yang bersopan santun. Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah mereka untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya, memelihara dan mendidikku semasa kecil. Surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Seterusnya, memberi nafkah kepada kedua ibu bapa sekiranya mereka fakir, miskin, dan anak pula adalah seorang yang senang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebaik-baik harta yang dimakan oleh seseorang lelaki ialah daripada hasil usahanya sendiri, dan anaknya adalah daripada usahanya sendiri. Kamu dan harta kamu adalah hak kedua ibu bapa kamu. Sesungguhnya anak-anak kamu adalah sebaik-baik usaha kamu, makanlah hasil daripada usaha anak-anakmu. Berdasarkan hukum-hukum dan syariat yang dijelaskan melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis di atas, menunjukkan betapa Islam memberikan perhatian yang amat serius terhadap keluarga dan penjaganya. Seterusnya, mari kita teruskan dalam cabaran untuk menjadi keluarga bahagia. Peredaran masa dan perkembangan teknologi telah menyebabkan keibubapaan pada masa kini jauh berbeza dengan keibubapaan pada masa yang lalu. Berbagai cabaran wujud dalam bidang ini yang kadang-kalanya memberi kesan kepada interaksi dalam keluarga. Contohnya, perkembangan dalam teknologi, terutamanya dalam teknologi maklumat, telah mengubah cara hidup kita, cara berkomunikasi dan juga pada sistem masyarakat keseluruhannya. Cabaran dari aspek penghayatan ajaran agama adalah salah satu cabaran yang perlu dihadapi oleh ibu bapa pada masa kini ketika berhadapan dengan masyarakat sekeliling. Penghayatan agama sememangnya banyak bergantung kepada komitmen individu, namun terdapat individu yang terdiri daripada anak-anak itu sendiri tidak bersedia menerima perubahan yang dibawa walaupun ianya selari dengan kehendak tuntutan syarak. Walau bagaimanapun, masih terdapat ibu bapa yang jahil dan masih dibelenggu dengan adat yang melingkari dan melilit diri mereka, menyebabkan amal jahiliah masih berleluasa seperti majlis tepung tawar, sepatu persandingan, joget lambak, potong jambul, pembukaan aurat secara tidak terkawal, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dalam majlis kahwin dan seumpamanya. Anak-anak akan mewarisi adat serta terikut-ikut dengan budaya ini dan berterusan menentang syarak. Antara cabaran yang paling besar dalam melayari bahtera rumah tangga ialah kemewahan dan kebendaan. Kejahilan tentang tujuan hidup berkeluarga dalam Islam, pengabaian tanggungjawab di kalangan ahli keluarga serta kurangnya didikan agama. Ibu bapa sibuk dengan kecemerlangan, kejayaan dan mencari kekayaan menyebabkan anak-anak dilayan dengan hidup manja dan mewah hingga ketahanan diri anak-anak remaja semakin luntur dan pupus, mengakibatkan sebahagian daripada mereka terjebak dengan masalah sosial. Filem Anakku Sazali
arahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee merupakan contoh yang paling tepat menggambarkan kesalahan ibu bapa dalam memberi kasih sayang dengan mencurahkan kemewahan yang melimpah ruah kepada anak-anak sehingga menyebabkan mereka lupa untuk bersyukur dan lupa akan tanggungjawab yang sebenar. Perkahwinan yang dibina atas dasar nafsu dan satu fitrah hidup manusia sahaja dan bukannya dibina kerana Allah dan tuntutan agama boleh meruntuhkan sesebuah perkahwinan dalam masa yang singkat. Selain itu, pengaruh persekitaran budaya barat serta rakan sebaya dan pengaruh hedonisme yang melampau turut menjadi cabaran yang perlu ditangani ahli keluarga. Status kerjaya dan pendapatan yang berbeza antara suami isteri, kos sara hidup yang tinggi, perkahwinan yang tidak direstu serta kesihatan diri dan hubungan seksualiti yang tidak baik boleh menjadi faktor kerapuhan rumah tangga sehingga berlakunya penceraian. Perkembangan teknologi maklumat, kemudahan pendidikan dan kewujudan era globalisasi telah mempercepatkan penerimaan budaya ke atas anak-anak. Perkara ini amat membimbangkan ibu bapa. Golongan muda yang terdiri daripada anak mereka ini dikaitkan dengan pelbagai masalah sosial seperti penggunaan dadah, kegiatan samsing melepak dan perlakuan seks bebas. Kini, ramai suri rumah tangga yang merungut akibat daripada masalah kekurangan wang. Pada prinsipnya, ibu rumah tangga harus dapat menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluaran. Oleh itu, mungkin saja terjadi kekurangan wang dalam rumah tangga dengan keadaan pengeluaran yang melebihi pendapatan. Kekurangan wang tidak dibenarkan apabila terjadi sebagai akibat adanya pengeluaran untuk membeli keperluan yang tidak penting. Hal itu menunjukkan sistem pengeluaran yang buruk. Wajar jika hal ini terjadi kerana sedikitnya pendapatan atau munculnya keperluan darurat yang tiba-tiba yang tidak diperhitungkan, seperti sakit atau kewajipan membayar hutang atau kewajipan membayar ganti rugi yang timbul secara mengejut. Bagi keluarga yang bergajinya kecil, kemungkinan terjadinya kekurangan wang yang sangat besar kerana kenaikan harga-harga keperluan asas yang tidak diimbangi dengan tambahan gaji. Tentunya, kekurangan wang merupakan keadaan yang harus diatasi, baik oleh negara maupun kelompok umat Islam. Terdapat beberapa perkara yang sering menjadi punca konflik seperti peranan gender, kesetiaan, kewangan, seks dan anak-anak. Bagi pasangan yang baru berkahwin, isu mengenai kewangan, keluarga asal, gaya komunikasi, agihan tugas rumah tangga dan cita rasa personal sering menjadi punca konflik. Kebanyakan pasangan berkahwin sering takut akan emosi negatif seperti marah, menolak, cemburu, terluka dan membenci. Mereka biasanya sukar untuk menghadapi perasaan tersebut. Apabila konflik wujud, perasaan negatif sering muncul dan jika tidak diuruskannya dengan efektif, kesannya adalah membimbangkan. Wujud satu kecenderungan di kalangan pasangan berkahwin untuk membendung kemarahan bagi mengelakkan kesan buruk ke atas hubungan intim. Perasaan marah yang tidak dibendung maupun diuruskan dengan baik akan menghilangkan rasa kasih dan sayang antara individu terlibat. Keibubapaan bersama antara isu penting yang perlu diberi perhatian dalam keluarga zaman moden di mana kebanyakan ibu bekerja di luar rumah. Keibubapaan bersama bermaksud sejauh mana pasangan berfungsi sebagai kawan atau lawan dalam role keibubapaan. Sebagai contoh, dalam keluarga tradisional, bapa berperanan sebagai pelindung, manakala ibu sebagai pengasuh. Namun, pembahagian peranan mengikut gender ibu bapa telah berubah mengikut peredaran zaman. Senario pada masa kini menunjukkan ramai ibu bekerja di luar rumah dan ramai bapa berkongsi tugas di rumah. Keadaan ini disebabkan oleh pertambahan ibu yang bekerja untuk menambah sumber pendapatan keluarga. Dan ada juga ibu bekerja untuk keseronokan sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak. Ini menyebabkan anak-anak mereka terlibat dengan pelbagai gejala sosial. Ibu bapa juga tidak mengambil tahu akan perkembangan anak-anak ini mewujudkan perasaan keselesaan dan kelegaan kepada anak-anak mereka supaya bertindak sesuka hati. Assalamualaikum, nama saya Karun Najah. Cabaran untuk menjadi sebuah keluarga bahagia yang seterusnya adalah cabaran keibubapaan. Mendidik anak pada era ini adalah satu cabaran yang besar untuk para ibu bapa. Sudahlah ibu bapa kesuntukan masa untuk mendidik anak-anak dengan nilai-nilai yang sepatutnya, anak-anak pula terdedah kepada pelbagai pengaruh luar yang lebih dominan. Kadang-kadang pengaruh itu berada di dalam ruang rumah kita sendiri daripada rancangan televisyen yang menunjukkan budaya kuning dan nilai-nilai barat yang bertentangan dengan ajaran Islam.
lagu-lagu di radio serta bahan-bahan yang mereka peroleh daripada internet. Di luar rumah pula, pengaruh negatif begitu kuat. Rakan sebaya banyak mempengaruhi kehidupan anak-anak kini. Jika rakan sebaya ini membawa anak-anak itu kepada perkara yang berfaedah, maka baiklah anak-anak itu, dan begitulah sebaliknya. Oleh kerana itu adalah amat penting untuk ibu bapa mengambil tahu siapa rakan sebaya kepada anak-anaknya serta memastikan mereka sentiasa berada di dalam persekitaran yang baik. Secara idealnya, fungsi keluarga adalah untuk memelihara ahlinya. Namun tidak semua ahli keluarga di dunia ini dapat melaksanakan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya. Walaupun Allah SWT menjadikan pasangan kita yang sebagai teman hidup agar kita dapat menikmati hidup yang aman, bahagia dan tenteram, namun ada juga perkahwinan yang bergolak sepanjang masa. Suami isteri yang saling bergaduh setiap hari akan memberi kesan yang negatif kepada semua ahli keluarga, termasuklah anak-anak. Akhbar Skar sentiasa melaporkan tentang kes-kes keganasan rumah tangga. Di dalam majoriti kes keganasan rumah tangga itu, isteri telah didera dengan amat teruk oleh suami. Begitu juga dengan anak-anak yang didera sedangkan mereka begitu dikasihi dan dibelai manja. Ada pula keluarga yang begitu permisif sehingga membiarkan anak membuat salah laku di depan mata. Terdapat juga kes di mana bapa bertindak seperti haruan memakan anak. Bukan itu sahaja, sebenarnya terdapat lagi banyak pelancongan-pelancongan yang berlaku dalam keluarga Islam. Namun, walaupun sebenarnya telah terpandu oleh Al-Quran dan Sunnah. Cabaran utama yang dihadapi pada hari ini ialah masalah sosial yang semakin meningkat. Masalah ini pula melibatkan sejumlah besar anak dan golongan dewasa Melayu yang beragama Islam. Data-data tentang penagihan dadah, pelacuran, sumbang mahram, rogol dan pembunuhan dan lain-lain menunjukkan sejumlah besar daripada mereka adalah orang Melayu yang beragama Islam. Dalam masa 20 tahun yang lalu, pembangunan ekonomi dan infrastruktur negara berkembang begitu pesat. Pembangunan ini secara tidak langsung memberi peluang kepada orang Melayu beragama Islam mendapatkan pendidikan. Hal ini berbeza dengan keadaan 15 hingga 20 tahun dahulu. Tetapi orang Melayu zaman ini mempunyai penyakit malas untuk menuntut ilmu-ilmu fardu ain dan kifayah. Ini sekaligus telah meruntuhkan dan merendahkan maruah anak-anak bangsa Melayu Islam. Nilai ialah himpunan aspek-aspek moral yang membentuk piagam sosial bagi masyarakat manusia. Namun persekitaran hidup yang berkembang pesat telah banyak menghakis nilai-nilai murni ini. Sekian daripada saya. Jadi kesimpulannya daripada topik ini ialah keluarga masa kini sememangnya berhadapan dengan cabaran-cabaran yang boleh menggugat kesejahteraan keluarga itu sendiri. Bagi mengelakkan hal ini, setiap ahli keluarga perlu dididik untuk membina kekuatan bagi mengatasi cabaran-cabaran itu. Dalam hal ini, pendidikan anak-anak perlu diberi perhatian utama. Selain itu, kita perlu memberikan pendedahan dan pengetahuan tentang kewajipan ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Seterusnya, memberi kefahaman tentang faedah dan cabaran keibubapaan masa kini. Dengan ini, kita dapat berkongsi pengalaman dan pengetahuan dalam pengurusan kehidupan berkeluarga masa kini. Setiap yang bergelar manusia harus mengetahui, memahami, seterusnya mengamalkan segala bentuk amanah yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya, sama ada tak amalan terhadap Allah, Rasul, diri sendiri, masyarakat dan perkhidmatan, kerana ia telah dipertanggungjawabkan. Setiap tanggungjawab perlu dilunaskan agar tidak merosakkan kehidupan kita di dunia ini. Kesediaan ibu bapa mengendalikan tanggungjawab mengasuh dan mendidik anak-anak merupakan satu perkara yang sangat penting. Ibu bapa mesti bersedia dan merancang apa yang harus dilakukan sebelum mereka menerima kelahiran cahaya mata. Mendidik anak pada zaman ini berbeza sangat dengan zaman dahulu. Ayah dan ibu masa kini tidak mungkin boleh mengamalkan pendekatan pendidikan yang pernah mereka lalui dahulu. Sekarang ramai ibu bapa yang sama-sama bekerja untuk memperbaiki tahap sosioekonomi mereka. Peranan suami kini bukan lagi semata-mata untuk mencari pendapatan, tetapi perlu juga menyumbang kepada asuhan dan didikan anak-anak. Oleh itu, kemahiran keibubapaan pada zaman ini lebih mencabar. Namun dengan usaha bersungguh-sungguh, kesabaran yang tinggi serta kerjasama erat antara suami dan isteri, maka didikan dan asuhan yang berkualiti akan dapat diberikan kepada anak-anak yang tersayang. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.